forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Iswah Limoni terhadap Mahathir hadir kali pertama Muktamar PAS disambut takbir. Saya baca detail sikit. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad hadir di Muktamar PAS yang ke-69 berlangsung di Shah Alam hari ini. Ketibaan Dr. Mahathir yang sebelum ini adalah Presiden UMNO dan dianggap seru buat ketat PAS disambut dengan takbir dan oleh perwakilan. Okey, mari kita dengar respon daripada Iswah Limoni. Di akhir kita komen macam biasa. Walaupun hari ini, apa hari ini? Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad hadir ke Muktamar PAS yang berlangsung di Shah Alam hari ini. Ketibaan Dr. Mahathir sebelum ini adalah Presiden UMNO dan dianggap seteru ketat PAS disambut dengan laungan takbir oleh perwakilan. Takbir, tuan-tuan. Bukan calang-calang takbir. Tetapi lebih kurang 5 tahun yang lepas, apa yang Harkah Daily, apa yang PAS cakap kepada Mahathir? Tragedi Mamali, Mahathir penipu sebenar. Macam mana? Tak sampailah satu dekad, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Tak sampai, tuan-tuan. Dituduh penipu, dikata macam-macam, dikata itu, dikata ini, dikata liberal dan sebagainya. Tetapi hari ini disambut dengan takbir. Itu saya kata tadi. Jangan melawan kata Tok Guru. Jangan memilih-milih. Kalau disuruh taat-taat saja. Nak disuruh taat saja, tak perlu nak pergi ni itu, ini itu. Jangan persoalkan. Dan hari ini PAS juga. PAS perlu berdepan gabungan penipu dan orang jahat. Ketua Pemuda PAS Afnan Hamim berkata kepimpinan parti itu perlu berdepan dengan cabaran yang sangat berat. Katanya ini kerana mereka perlu berdepan dengan gabungan orang menipu dan orang jahat. Kita dipersembahkan dengan tata kelola yang bengkok, yang bercakap lain dan buatnya lain. Dia kata orang lain boleh, orang lain kata dia boleh. Orang kata dia koyak, hang kata kami boleh. Kami balas hang koyak, hang sekat. Dia kata. Pertama sekali kita tak pernah sekat pun. Tapi bila hang fitnah, kami saman lah. Yang hang koyak tu kenapa? Itu yang pertama. Yang kedua, orang menipu dan orang jahat. Tuan-tuan, dia kata. Orang menipu dan orang jahat. Siapa yang menipu? Siapa yang jahat? Kita baca tadi kenyataan yang ditulis di dalam Harkah Daily. Siapa yang menipu yang ditulis oleh Harkah Daily tadi? Tuan-tuan baru tengok kan? Harkah Daily kata dia menipu, dia jahat. Siapa yang Harkah Daily kata menipu yang jahat itu, tuan-tuan? Saya nak tanya tuan-tuan lagi. Siapa yang Harkah Daily kata sebagai menipu? Sebagai... Tuan-tuan baca sendirilah. Tapi sekarang ni orang yang menipu dan jahat itu berada kat mana? Orang yang menipu dan jahat itu berada di mana, saya tanya. Kalau bukan berada di dalam parti mereka sendiri sekarang ini. Kan? Tu kadang-kadang saya kata benda ini akan meludah muka mereka sendiri. Saya dah cakap dia akan meludah muka mereka sendiri. Sebab itu menarik. Menarik. Gambar ni menarik, tuan-tuan. Perhatikan betul-betul gambar ni. Mahathir hadir kali pertama Muktamar PAS disambut dengan takbir. Bekas Perdana Menteri Mahathir hadir di Muktamar PAS yang berlangsung di Shah Alam. Ketibaan Dr. Mahathir adalah presiden dianggap sebagai seteru disambut dengan takbir. Kehadiran pertama ke Muktamar PAS itu diumumkan oleh Setiausaha Agong PAS Taqiyuddin Hassan. Dia hadir sebagai tetamu pada majlis perasmian Muktamar. Hadir sama adalah pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin yang pernah memecat Mahathir daripada parti itu. Mereka kemudiannya ditempatkan di pentas utama sebelum Mahathir di pentas utama bersama PAS lain. Sebelum ini Mahathir hanya tampil di pentas PAS ketika ceramah parti itu semasa kempen pilihan raya negeri Ogos lalu. Pada 26 Disember, Mahathir juga membuat kejutan hadir di konvensyen DAP ke-50. Malah dia duduk bersama-sama dengan DAP. Pada muktamar kali ini, Mahathir menggunakan serba hitam serta bersongkok. Sementara itu, hadis masa ucapannya memberi penghormatan kepada Mahathir yang juga penasihat kepada 4 negeri yang ditakbir oleh Perikatan Nasional SG14. Ni tuan-tuan. Baju hitam, tuan-tuan. Ni kalau biasa baju hitam ni indikasi nak berkubur. Nak berkubur. Tapi PAS ni adalah satu parti yang dikenali. Kalau siapa kawan dengan PAS, habis lah. Kan? Kalau siapa kawan dengan PAS, habis. Kita dulu kawan dengan PAS, lepas tu kita kalah, kita keluar, lepas tu kita menang. Amanah lepas dia keluar daripada PAS, dia jadi kerajaan, tuan-tuan. PAS ni tak pernah lagi jadi kerajaan sebab menang federal. Tak. 2020 tu dia khianat. Ditambah pula dengan Mahathir, tuan-tuan. Bersatu pecat Mahathir,
Muhyiddin Yassin yang pecat Mahathir. Sekarang ni mereka sementas. Now, soalan dia mudah. Nak percaya ke orang macam ni? Nak percaya ke orang macam ni? Ada satu gambar tu dia letak, dulu DAP kahwin dengan ni, lepas tu dia ni bersama dengan ni, lepas tu DAP bersama dengan PKR, DSP bersama dengan UMNO, DAP bersama dengan PAS, DSP bersama dengan PKR, DAP bersama dengan UMNO. Sekurang-kurangnya DAP dengan PKR tak pernah lagi berpisah tau. DAP dan juga Parti Keadilan Rakyat tak pernah lagi berpisah sebab matlamat kita sama. Mungkin kaedah dan juga cara uslub kita tu berbeza, tetapi matlamat kita untuk melihat negara yang lebih baik itu sama. Tetapi berapa banyak PAS ni bercerai? Bersama UMNO dia bercerai. Lepas tu bersama dengan Pakatan Harapan. Masa tu Pakatan Rakyat, Barisan Alternatif sebelum itu. Sebelum itu lagi bersama dengan Tengku Razali Semangat 46 bercerai. Lepas itu bersama dengan Parti Keadilan DAP bercerai. Bentuk lagi Pakatan Harapan bercerai. Masuk lagi lepas tu Kerajaan Perikatan Mufakat Nasional bercerai. Masuk lagi dalam bersama dengan kerajaan di dalam bersatu bercerai. Masa tu UMNO ada sekali kan bercerai. Sekarang ini bersama pula dengan Pejuang. Pejuang tak adalah, bersama dengan Mahathir. Jadi ini adalah golongan yang kalau ni macam ni tuan-tuan kalau saya ada masalah dengan tuan, mungkin saya bermasalah, mungkin tuan yang bermasalah. Tetapi kalau saya bermasalah dengan semua orang, siapa yang bermasalah? Siapa yang bermasalah sebenarnya? Kalau saya ada masalah dengan tuan, mungkin tuan bermasalah, mungkin saya bermasalah. Tapi kalau saya ada masalah dengan semua orang, siapa yang sebenarnya bermasalah? Saya ke tuan? Saya lah yang bermasalah sebab saya ada masalah dengan semua orang. Kawan dengan ni gaduh, lepas tu kawan orang ni gaduh, kawan orang ni gaduh, kawan orang ni gaduh, kawan ni gaduh. Lepas tu saya kata, semua orang ni tak betul. Semua orang ni tak betul, dia seorang je betul. Dan hari ini kita saksikan dia bersama dengan Mahathir. Kan? Dia bersama dengan Mahathir. Dia bersama dengan Mahathir. Itu kita kena ingat tuan-tuan. Sebab itu bila PAS kata apa? Kerajaan tak bersungguh selesai masalah rakyat, Hadi. Presiden PAS Abdul Hadi mengkritik pentadbiran kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim kerana mendakwa kerajaan hari ini tidak bersungguh menyelesaikan masalah dari pihak rakyat. Hadi berkata masalah inflasi dan kenaikan harga barang yang membelenggu rakyat tidak diberi keutamaan oleh kerajaan. Masalah inflasi dan kenaikan harga barang tidak diselesaikan secara aulawiyat, keutamaan. Hari ini keutamaan makanan beras bagi negara perlu diberi penekanan, tetapi tidak diberi penekanan yang bersungguh-sungguh. Malah sebaliknya dilihat penekanan diberi pada perkara yang lain. Now, kita bimbang beras dikuasai oleh kartel-kartel yang mengaku sokong kerajaan. Pertama, dia tak cakap pun. Dia tak bagi tahu pun apa masalahnya. Kan dia tak bagi tahu pun sebenarnya apa isu dia. Dia kata inflasi dah mula menurun. Saya tak tahulah Hadi faham ke tidak tentang perkara ini kan. Tetapi inflasi dah mula menurun. Yes. Kan? Inflasi dah mula menurun. Jadi dalam hal tersebut, apa yang dia katakan sebagai inflasi? Saya tak tahu. Saya tak faham. Cuma dia main tembak-tembak lah. Kod-kod boleh kena, katanya. Jadi berkenaan dengan harga barang ni, kita dengar balik. Kita dengar sendirilah kenyataan Hadi Awang tentang perkara ini, tuan-tuan. Kita dengar sendiri. Tak payah kita nak sembang banyak-banyak. Hadi Awang cakap. Allah. Ini dengan sekarang mendukung. Ni rakyat semakin dibebani dengan kos harga hidup dan tambah lagi dengan subsidi ayam dan minyak yang akan saya dah sebut tadi seluruh dunia. Jadi bagaimana Bukan, untuk rakyat dan juga kerajaan sendiri? Itu kerajaan tangani. Kenaikan harga barang ni ada sebab-sebab. Sebab-sebab peniaga sendiri. Sebab-sebab yang kita kena lihat pengeluaran dia. Kalau harga ayam tu kerana kita tengok juga orang yang jual makanan ayam tu mahal. Siapa yang kuasai makanan ayam? Makanan ternakan. Siapa? Tu kena tengok berapa harga makanan. Yang main-mainkan harga itu siapa? Ini kadang tangani semua. Jadi semua pihak bukan sahaja. Tak boleh salahkan kerajaannya. Tak boleh salah kerajaan menangani semua melihat. Tak boleh nak salahkan kerajaan. Tak boleh salahkan kerajaan. Tapi hari ini disalahkan kerajaan. Kenapa? Dan kita tengok macam ni tuan-tuan. Kalau sekiranya dikatakan itu salah kerajaan, saya nak tanya, kenapa Kelantan, Terengganu, Kedah masih lagi antara negeri termiskin? Perlis okeylah, mungkin dia baru kuasai. Tetapi Kedah, Kelantan, Terengganu antara negeri termiskin di Malaysia.
Mempunyai penduduk miskin dan miskin tegar yang ramai di Malaysia. Macam saya sebut malam tadi. Ada Sabah dan Sarawak dalam list tu. Sekurang-kurangnya Sabah dan Sarawak bukan negeri termiskin di Malaysia. Sekurang-kurangnya sedemikian. Ia mempunyai penduduk miskin dan miskin tegar yang ramai, tetapi dia bukan negeri paling miskin di Malaysia. Tetapi Kedah, Kelantan, Terengganu bukan sekadar mempunyai penduduk miskin dan miskin tegar yang ramai di Malaysia, tetapi dalam GDP juga negerinya adalah negeri termiskin. So dalam hal ini, boleh tak kita katakan bahawa kerajaan PAS tak bersungguh selesaikan masalah rakyat? Boleh tak kita guna balik hujah Haji Hadi ni? Bahawa kerajaan PAS tak bersungguh menyelesaikan masalah rakyat dalam isu yang melibatkan miskin kemiskinan. Jadi tuan-tuan, bila kita sorot balik, bila kita lihat balik keadaan peristiwa ini, kita dapat nilai satu perkara, saya simpulkanlah. Bahawa PAS adalah satu parti yang kalau memerintah habis negara kita. Dan saya nampak pada PRU ke-16 akan datang, dia tak ada tim lain yang dia boleh nak bersama. Dia tak ada satu tim lain yang dia boleh nak bersama. Saya kata tadi, dia gaduh dengan semua orang. Semua orang dia nak gaduh. Dan punca kepada pergaduhan ini sebenarnya Hadi Awang je. Dan juga dia punya pengampu-pengampu dia lah. Itu yang menyebabkan PAS berada dalam keadaan yang amat teruk sekarang ini. Dan kalau sekiranya PAS tidak mahu merubah perkara ini, tak nak reform, tak nak berubah, in the next PRU, PAS akan menghadapi masalah. Saya dah cakap bahawa sekarang ini PAS memang menghadapi masalah kewangan. Terutama dalam nak menghadapi PRU dalam 4 tahun akan datang. And that is why, therefore, kenapa Mahathir ada kat situ. Kenapa Mahathir ada kat situ. Saya kata even Hadi sendiri pun ada masalah. Dia masalah amnesia, tuan-tuan. Amnesia, dia lupa. So, bila menyentuh contohnya hal banduan, hal liwat, Anwar Syurkan Hamzah baca buku Kazaf tulisan Hadi. Anwar Syurkan baca buku Kazaf Kenapa? Sebab nak beritahu, even dia sendiri, Hadi sendiri, yang dulunya membela Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menggunakan hujah yang sama untuk nak lawan beliau. So ketidakkonsistenan, tak konsistennya pendirian PAS, pendirian Hadi Awang ini menyebabkan PAS berada dalam keadaan yang amat bahaya. Percayalah tuan-tuan, dan tuan-tuan sendiri akan saksikan tidak lama lagi, mungkin years to come, bagaimana PAS akan mula hilang sokongan demi sokongan. Dia boleh banggalah sekarang ini. Tapi saya percaya dengan cara dan kaedah yang betul, 5 tahun ke 10 tahun akan datang, PAS akan mula hilang sokongan, rakyat mula sedar dan dia mula tahu bahawa PAS ni hanyalah mereka yang menunggang dan menjual nama, menjual agama demi kuasa dan demi wang ringgit. Okey tuan-tuan? Okey tuan-tuan, saya baca detail sikit lagi lah. Kehadiran kali pertama ke Muktamar PAS itu diumumkan oleh Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan. Dia hadir sebagai tetamu pada majlis perasmian Muktamar oleh Presiden PAS Abdul Hadi Awang. Hadir sama adalah pengerusi Perikatan Nasional PM Mangkap Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin yang pernah mecat Mahathir daripada parti itu. Nampak sekarang ni, diorang ni semua telah bergabung untuk konon-konon dulu Muhyiddin Yassin yang kena Mahathir pun dah bergabung sekali dengan Haji Hadi. Macam-macam diorang ni. Diorang telah bergabung untuk menentang PM Anwar Ibrahim. Okey, mari terus menyokong kerjaan pembenaran PM Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.